Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami ingin membentangkan tajuk kami mengenai konsep Al-Wasatiyah dalam menjalinkan kesepaduan dan keharmonian sejagat. Jadi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya Syazah Ashika binti Nur Razlan bersama rakan-rakan saya iaitu Fatin Hamizah binti Baharin, Farhani binti Ahmad Fuad dan Siti Nurfahana binti Nurdin. Jadi saya akan menerangkan mengenai konsep Wasatiyah. Wasatiyah merupakan satu aspek kesederhanaan yang dititik beratkan oleh agama Islam sama ada melalui Al-Quran ataupun Al-Sunnah. Namun, kata terbitan wasat juga memberi maksud yang adil, yang terbaik, yang terpilih dan yang terhormat. Ia juga bermaksud tidak banyak selok-belok ataupun tidak rumit dan tidak sulit. Menurut Imam Al-Ghazali, wasatiyah adalah satu keadaan pertengahan yang dinamakan sebagai sifat keutamaan iaitu fadilah. Dan ia terletak di antara dua sifat ekstrim yang tercela. Kecondongan dari sifat pertengahan kepada satu sifat ekstrim akan menimbulkan kecacatan. Sifat pertengahan ini dapat ditentukan melalui prinsip umum yang ditetapkan oleh akal dan syariat Islam. Sifat pertengahan biasanya relatif. Ia berbeza antara seseorang individu dengan orang lain dan dalam situasi berlainan mengikut kemampuan masing-masing dengan cara yang terbaik dan teradil. Perkataan wasatiyah juga diambil daripada asal perkataan wasata yang terdapat di dalam Al-Quran iaitu surah Al-Baqarah ayat 143. Firman-Nya bermaksud, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia, terang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah SAW Muhammad pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah, dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tadah. Dan sesungguhnya itu adalah amat berat untuk diterima kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah, dan Allah tidak akan menghilangkan iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Perkataan wasatiyah adalah berasal daripada bahasa Arab iaitu wasata yang membawa maksud tengah. Perkara ini dijelaskan oleh Ibnu Manzur bahawa wasata ini adalah satu kedudukan di antara dua hujung. Akan tetapi dalam konteks wasatiyah, perkataan tersebut digunakan sebagai sifat. Oleh itu, ia membawa maksud baik ataupun terbaik. Justeru, maksud istilah disokong berasaskan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengahnya. Lantaran itu, dapat difahami penggunaan wasatiyah ini tidak semestinya bermaksud di tengah-tengah. Ia membawa maksud lebih daripada itu, iaitu kedudukan yang terbaik. Ia menjadi terbaik dan menjadi sesuatu yang penting sebagaimana boleh difahami dengan makna paksi, teras, tunjang, inti dan sebagainya. Sebagai contoh, tiang seri adalah asas kepada rumah tradisional Melayu. Ia menjadi asas penting dalam kedudukan dan kestabilan struktur rumah, dan kedudukannya yang terbaik adalah di tengah-tengah struktur rumah. Pendekatan wasatiyah ini menjadi asas kepada umumnya syariah dan segala cabangnya sama ada dalam akidah, usul, furuk, kawaid dan sistem perekonomian. Oleh itu, konsep wasatiyah ini merupakan satu dasar yang terpenting yang mana yang terdapat dalam Islam dalam mewujudkan keseimbangan dari segi membina perpaduan yang lebih harmoni, kerana ia berkaitan dengan cara dan pembawaan agama dalam kehidupan seseorang dan masyarakat. Pendekatan yang seimbang ini mampu mengukuhkan dan mengharmonikan semula hubungan sosial antara individu dalam sesuatu kelompok masyarakat dalam rangka mengekalkan kerukunan dan perpaduan hidup bermasyarakat. Oleh itu, perhubungan aktif antara satu sama lain dapat mengharmonikan masyarakat pelbagai kaum dan agama serta memperlihatkan satu imej kepribadian unik yang dimiliki oleh Malaysia sejak kemerdekaan. Maka suatu asas yang kukuh berpandukan prinsip dan nilai wasatiyah perlu dibentuk bagi memilih pendekatan yang bersesuaian
dengan realiti semasa masyarakat majmuk di Malaysia. Pendekatan ini dibentuk berdasarkan nas Al-Quran, teks Al-Hadis serta pandangan para ulama dengan melihat kepada realiti semasa yang wujud di Malaysia pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Fatin Hamiza binti Baharin. Baiklah, bagi penubuhan sebuah negara pasti akan melalui pelbagai cabaran dan rintangan. Lebih-lebih lagi negara Malaysia yang mana merupakan negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Tercatat di dalam sejarah di mana berlakunya peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada tanggal 13 Mei 1969. Kejadian ini merupakan kejadian yang menggemparkan negara di mana berlakunya pertumpahan darah serta kerosakan harta benda. Oleh yang demikian, penekanan terhadap aspek perpaduan kaum ini merupakan aspek penting dalam suatu penubuhan negara, khususnya pada negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Setelah kejadian tersebut, kerajaan telah melaksanakan dasar penerapan nilai-nilai Islam dan di antaranya adalah konsep wasatiyah. Secara umumnya, wasatiyah ni bermaksud sederhana, di mana perkataan tersebut diambil dari perkataan bahasa Arab, dan konsep wasatiyah ini bukan sahaja sesuai untuk umat Islam, namun sesuai juga untuk bukan yang beragama Islam untuk mengamalkannya. Kerana seperti yang kita maklum, Islam merupakan agama yang menyeluruh dan sesuai untuk semua kehidupan sepanjang zaman. Dan ini menunjukkan bahawa konsep wasatiyah ini dapat memainkan peranan penting dalam membina masyarakat yang harmoni. InsyaAllah sebentar lagi sahabat-sahabat saya akan menerangkan sedikit mengenai kepentingan serta peranan wasatiyah dalam menjalinkan kesepaduan dan keharmonian sejagat. Seterusnya, bagaimanakah konsep wasatiyah ini dapat memberi peranan yang penting kepada sesuatu kaum, bangsa, agama, budaya dan juga keharmonian dalam sesebuah negara? Baiklah, seperti mana yang telah dijelaskan oleh Syazah Ashikin sebentar tadi mengenai tentang apa itu wasatiyah, dan bagaimana pula wasatiyah ini berperanan penting dalam mengharmonikan sesebuah masyarakat dan juga negara. Merujuk pada Kamus Dewan, kesederhanaan berasal daripada kata akar sederhana dan ia bermaksud tidak kurang dalam pelbagai perkara ataupun tidak tanduk, dan ia boleh dimaksudkan sebagai satu perkara yang tidak banyak seluk beloknya. Jadi di sini bermaksud keamanan yang bawa maksud kepada keadaan yang aman, sentosa, ketenangan dan ketenteraman, yakni disebut juga dalam Al-Quran. Jadi jelaslah menunjukkan bahawa konsep wasatiyah ini adalah merupakan sebuah bidang dalam agama yang sangat mengambil berat terhadap konsep keamanan. Dalam Islam, konsep keamanan adalah berdasarkan kepada sistem dan juga doktrin Islam yang menyeluruh melibatkan alam sejagat, kehidupan dan kemanusiaan. Peranan wasatiyah ini juga dapat dijelaskan dalam semua aspek seperti dalam ibadah, akhlak, perundangan, politik dan juga dalam aspek sosial, iaitu perhubungan di antara individu dan masyarakat. Ini menjelaskan dengan sikap bertolak ansur, menerima agama serta amalan keagamaan, etnik-etnik yang lain dan sebagainya, dapat membina perpaduan yang harmoni dalam masyarakat. Apabila perpaduan antara masyarakat berbilang kaum ini dihubungkan dengan konsep wasatiyah ini, dan pada masa yang sama masyarakat juga dapat memahami konsep wasatiyah ini, maka akan mudah mencapai keharmonian bagi sesebuah negara tersebut. Bagaimanakah peranan wasatiyah ini diaplikasikan dalam masyarakat majmuk yang berbilang agama, budaya dan bangsa seperti di Malaysia? Baiklah, seperti mana yang telah dijelaskan,
agama Islam adalah agama rasmi di Malaysia merujuk pada perkara 31. Islam adalah merupakan agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Melalui perlembagaan ini, masyarakat di Malaysia selain beragama Islam adalah diberi hak kebebasan dalam menganuti mana-mana agama mengikut kepercayaan masing-masing tanpa berasa ancaman. Dan isu-isu yang menyentuh sensitiviti perkauman seperti agama adalah perlulah dielakkan agar keharmonian dapat dikekalkan. Peranan wasatiyah ini dapat diterapkan juga melalui kempen Satu Malaysia yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 pada 2 April 2009. Gagasan ini adalah bertujuan bagi membentuk satu idea dalam menyatukan satu bangsa tanpa mengira kepelbagaian etnik, sub-etnik dan juga kebudayaan. Kempen Satu Malaysia ini adalah merupakan lanjutan daripada usaha kerajaan seperti pelaksanaan rukun negara, dasar pembangunan nasional, dasar sosial negara dan seumpamanya. Ini adalah kerana untuk mengelakkan sebarang konflik perkauman serta pencapaian dapat dipertingkatkan. Dan menurut Tan Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, konsep wasatiyah ini adalah merupakan bagi merealisasikan ajaran Islam yang lebih komprehensif dan syumul dalam pelbagai tuntutan. Ini adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai negara Islam yang contoh, maju dan seimbang dalam segenap bidang. Oleh itu, peranan wasatiyah ini adalah sangat penting dalam kehidupan bagi masyarakat majmuk dalam menyantuni hubungan antara kaum bagi mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan negara. Dalam agama Islam itu sendiri meminta umat Islam untuk menjaga hubungan dengan orang bukan Islam seperti mana Allah telah berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang bermaksud Allah tidak akan melarang kamu berbuat baik dan berlakulah keadilan terhadap orang-orang yang tidak memerangimu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Daripada keratan ayat ini, jelaslah sebagai umat Islam kita perlu melakukan kebaikan antara sesama Islam maupun terhadap bukan Islam. Ini kerana dalam agama Islam amat menekankan penjagaan hubungan antara sesama makhluk bagi menjaga kesejahteraan kehidupan sejagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Farhana binti Nordin. Saya akan membentangkan tentang kepentingan perpaduan kaum di Malaysia. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju menjelang 2021. Banyak negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai negara yang berbilang bangsa, agama, budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum serta budaya menjadi pegangan kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap Malaysia. Kepelbagaian agama di Malaysia juga perlu diberi keutamaan demi mengekalkan keukuhan perpaduan antara kaum dengan mengamalkan semangat perkongsian, saling menghormati dan menanam sikap toleransi sesama rakyat Malaysia. Dengan itu, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami kepelbagaian agama di negara ini demi menguatkan lagi kesefahaman antara kaum dan agama. Teori Furnivale menggambarkan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, yakni rakyatnya hidup dalam satu unit yang sama tetapi berasingan. Setiap segmen dalam masyarakat ini mempunyai nilai, kepercayaan, bahasa dan cara hidup yang tersendiri. Segmen-segmen ini dibahagikan secara menegak dan memotong batas strata sosial.
Masyarakat secara keseluruhannya memiliki ciri-ciri yang berkonflik dan berpotensi mengambil tindakan keras jika dibandingkan dengan tingkah laku masyarakat yang diikat oleh nilai bersama. Teori masyarakat majmuk adalah untuk memberi pemahaman individu terhadap kumpulan etnik lain dan dapat memperbaiki pandangan dan sikap terhadap kumpulan etnik. Menurut titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, semangat perpaduan perlu dipupuk di dalam setiap rakyat Malaysia dari bangku sekolah lagi, seiring dengan mengukuhkan semangat jati diri di samping memberi keutamaan kepada mata pelajaran sejarah dan menjadikan sistem pendidikan sebagai media mustahak untuk mengekalkan perpaduan kaum. Melalui penghayatan perpaduan serta sejarah negara, diharap akan lahirnya generasi muda yang bertindak sebagai warga negara yang matang lagi bertanggungjawab. Secara keseluruhan, perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Sebagai kesimpulannya, penerapan konsep wasatiyah dalam kehidupan manusia adalah suatu perkara yang wajar dipraktikkan. Ini kerana peranan konsep wasatiyah ini banyak membantu dalam membina masyarakat yang aman dan damai. Menerusi penekanan prinsip-prinsip asas Islam ini jelas sekali menunjukkan bahawa agama Islam ini merupakan agama yang membawa kerahmatan dan kesempurnaan kepada kehidupan manusia, tidak kira dari sudut rohani, fizikal, sosial maupun ekonomi dan politik. Ini kerana di dalam Al-Quran Allah telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah pada ayat yang ketiga yang bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Tidak dinafikan lagi bahawa pendekatan konsep wasatiyah ini yang dianjurkan oleh agama Islam melambangkan agama ini adalah agama yang sempurna dan dapat menyempurnakan semua aspek kehidupan manusia. Seterusnya, kesempurnaan itu akan membawa kepada kesejahteraan dan keamanan sejagat. Itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.